Assalamualaikum and good morning everyone. Assalamualaikum. Salam Nadia. Salam Hijau. Okay. Untuk hari ni nanti ingatkan saya nak buat survey siapa yang quarantine. Ada tak yang kena quarantine? Tambah quarantine lagi. Ada. Ada? Okay, nanti saya buat ni saya buat poll dekat Telegram, nanti korang jawab. Kelas apa? FD26. FD26 ada? Ada yang kena? FD1T5? Ada tak yang Ada. kena quarantine? Ada. Ada. FD26? Ada tak ada? Ada medium tapi kat rumah. Kat rumah. Masih dekat rumah? Sini pun ada. Okay. HD1T5? Ada yang kat rumah. Kat rumah? Ada. Balik ke ataupun belum balik? Belum balik yang duduk kat rumah tu? Belum. Okay. Alright, tak apalah. Okay, so hari ni kita akan teruskan dengan kita punya lesson. Okay, boleh teruskan Alright. Okay, so for the last lesson, we have learned how to draw structure kan. Okay, so kita dah buat discussion tentang kita punya homework. Hari tu tutorial kita dah buat discussion. So kita dah bincang macam mana nak draw. Now, okay, hari ni kita akan belajar naming a structural formula. Okay, ada 3 step dekat sini. Okay, dalam buku dia ada details step by step untuk dalam buku. But buku bila saya nak bagi ya? Nanti saya fikirkan macam mana. Okay. Apa lagi? And then dalam buku ada step by step. Tapi hari ni kita akan buat ringkasan. And then saya terus akan tunjuk macam mana nak naming structure. Okay, kita nak apply macam mana. Okay, so ni step dia. Sama je lah. Step yang pertama, kita kena choose parent chain. Yang itu yang kena buat. Kejap lagi saya akan tunjuk rules dia. Macam mana nak choose parent chain. Okay, so parent chain kena tahu. Kenapa kena tahu parent? Kita tahu kan structure name of compound tu ada parent punya nama, ada substituent punya nama. Alright, so first of all kena tahu parent chain. Okay, yang kedua, numbering parent. Step yang kedua, yang paling kritikal ialah kita nak numbering parent chain. Okay, numbering ni yang selalu pening. Okay, and then yang ketiga, how to write the name. So nak tulis dia punya nama pun ada cara dia. Okay, so first of all, kita nak choose parent chain. Okay, so saya ada 9 contoh. 9 contoh ini saya akan tunjuk one by one macam mana nak choose parent dulu. Lepas tu baru kita buat numbering. Okay, so choose parent chain. Longest, first of all, kena tengok longest carbon chain. Compound tu ada which one yang longest carbon chain. Okay, and then yang kedua, parent chain tu mesti ada more substituent. Okay, kejap lagi saya tunjuk apa beza longest carbon chain dengan longest carbon chain with more substituent. Okay, and then after choose parent, kita akan start numbering parent. Ni kejap lagi lah saya tunjuk. Okay, so kita nak tengok contoh terus. Okay, first of all, ingat balik kita nak buat apa? Sekarang ini ialah kita sedang choose parent chain dulu. Kita buat step pertama dulu. Choose parent chain. Okay, sekejap lagi kita fokus untuk numbering je.
Okay, so kita tengok example 1. Okay, first of all, saya nak semua orang ada kertas and then tulis dia punya structure. Okay, lukis dia punya structure. Okay, so saya bagi masa 1 minit lukiskan structure ni dulu. Mesti ada kertas dan pen. Pencil, sorry. Pencil. Dah? Yang dah siap angkat tangan. Saya nak minta awak lukis. Allah Allah. Okay, dah. Alright, so kita nak choose parent. Parent itu mesti longest carbon chain. Okay, so longest carbon chain adalah okay, so longest carbon chain tu maksudnya kita tengok dari hujung carbon ke hujung carbon. Okay, hujung carbon awak kena alert ada 3 hujung carbon. Okay, dekat mana? 1, 2, and then carbon hujung sekali yang ni. Ini pun hujung carbon ya. Okay, so kita try dari hujung ke hujung. Okay, boleh dapat tak? Okay, dari hujung ke hujung. Okay, ready? Dari hujung ke hujung. Dari kiri ke atas ni. Sekejap. Okay, dari kiri ke atas. Okay, ada berapa carbon? Ada 4 carbon. Okay, so kita tengok sebenarnya, oh ada tak lagi yang structure yang lebih daripada 4 carbon? So kita try pula. Okay, dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, ada berapa carbon? Ada 6 carbon. So 4 dengan 6, mana satu yang menang? 4 ke 6? Yang the longest carbon. So paling panjang? Yes, 6. So kita ambil yang 6 carbon. Boleh? Okay. Kalau awak tengok dari sini, dari atas ke kanan. So ada berapa carbon? Ada 5 carbon. So adakah kita nak ambil dari atas ke kanan? No. Okay, kita tahu kita ada yang paling panjang ialah dari kiri ke kanan. Maksud saya dekat sini, tak semestinya awak punya longest carbon tu dari kiri ke kanan tau. Mungkin boleh dari atas ke bawah. So mesti check dari hujung ke hujung. So ini adalah carbon parent chain. So bila dah tulis bila dah determine parent, terus determine ada berapa carbon. So ada 6 carbon, terus tulis kat sini hexene. Conteng. Okay. Sekarang ni kita tengah pilih parent sahaja. Okay. Ready? Okay. So ini example 1. Kejap lagi kita akan masuk example 1 balik. So kita masuk example 2 dulu. Okay. Kita nak pilih parent chain. Okay. So salin dah siap angkat tangan. Ada 4 puncak. So ini dalam bentuk skeletal. Okay, jangan risau nanti saya, kalau line korang tak okey, nanti saya akan upload kat YouTube. Boleh tengok balik. Okay, cukup 20 orang saya nak proceed. Okay, done. Okay, so kita tengok yang mana dari hujung ke hujung.
Okey, sebenarnya ada berapa hujung? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tips dia ialah ambil hujung yang paling jauh antara satu sama lain. So start dengan situ. So janganlah buat nak test dari sini ke sini, dari kanan ke bawah ni. Memang pendek lah. Maksud saya kalau nak jalan tu kita cari yang panjang. So dari hujung kiri kita pergi ke hujung yang paling jauh. So kita tengok yang paling jauh ialah ini. Alright. So jangan number dulu kita belum numbering lagi. Okay. So berapa carbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So parentnya Parentnya ialah nonin. Okay, ada 9 carbon. Okay, so ini example 2. Example 3. Okay, Lukis dah siap angkat tangan. Okay, so saya nak awak cuba kira berapa bilangan the longest carbon yang paling korang tengok paling panjang. Lepas tu type dekat message. Ada berapa paling panjang? Nanti saya tengok macam mana. Nanti kita semak. Betul ke tak? Ada berapa? Kira and then letak dekat message ada berapa yang korang kira paling panjang. Okay, ada mutu 7. Okay, mesti start dari hujung ke hujung ya. Okay, tapi jangan highlight lagi. Okay, so 7. Betul 7. Okay, so sekarang ni kita tengok 7 dari mana ke mana. Okay, kalau dari kiri ke kanan, kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, itu dari kiri ke kanan ya. Okay, tapi kita ada hujung ke hujung. Ingat balik, kita mesti tengok dari hujung carbon ke hujung carbon. Okay, kalau warna biru ni, kita nampak parent dia ada 2 substituent. Okay, maksudnya yang selain saya highlight warna biru tu ialah substituent yang out of the structure tu. Okay. Tapi ada lagi satu hujung ke hujung yang 7 carbon juga. Yang mana? Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Nampak tak? Itu kan 7 kan? So, kalau ada 2 option, ini ataupun ini. Okay, rantai mana yang kita nak ambil sebagai parent? Warna biru ataupun warna hijau? Okay, so refer balik yang kita punya rules tadi. Rules kita mesti longest carbon chain. Dan dia mesti more substituent. Ya, betul Rindiani. Okay, so kita tengok more substituent siapa? Oh, mana? Okay, yang more substituent, yang biru ini ada 2 substituent only. Mana? Yang ini satu, ini satu. Untuk yang hijau, ada berapa substituent? 1, 2, 3.
So, ada 3 substituent. So, kita nak ambil yang mana? Kita ambil yang lebih banyak substituent. Which is warna hijau ke biru? Hijau. Hijau. So, kita akan ambil warna hijau. So, ini kita dah tak ambil. So, kita ambil ini. Alright. So, ada berapa? Still 7. Namanya adalah haptin. Okay, boleh? Okay, seterusnya. Ini, berapa carbon chain? Okay, so saya bagi masa setengah second untuk lukis. Example 4. Okay, ada berapa? I kata 9. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, namanya adalah nonin. Dah. Okay, dah lukis belum? Okay, done? Okay, example 5. Okay, lukis dan angkat tangan. Okay, so sekarang ni saya bagi masa untuk awak cuba highlightkan ada berapa carbon chain yang paling panjang dan kat mana. Sekejap lagi awak tengok betul ke tak. Dari mana ke mana. Kira ada berapa? Berapa paling panjang? Letakkan kat mesej. Okay, Adam kata 6. Okay, 6. 6 ke 5? Okay, 6. Yes, 6. Dekat mana? Okay, dari sini. Bukan dari kiri ke kanan kan? Dari 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Saya salah kira. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. So, 6 carbon. Example 6. Okay. Ini saya ajak. Okay. Example 6. Okay. Kita sekarang ini ada straight chain. Ini kita panggil rantai straight chain. Yang ini kita panggil cyclic. So, kalau ada dua compound ataupun dua bentuk alkene, satu straight chain ataupun satu cyclic, kita nak pilih straight chain ke nak pilih cyclic sebagai parent? So, kita tengok straight chain itu panjang dia lagi panjang ke lagi pendek daripada cyclic. Kalau straight chain lagi panjang, dia akan jadi parent. Kalau cyclic lagi besar, so dia adalah parent. Okay, so dekat sini kita tengok straight chain kita ada 5 carbon. So maka dekat sini straight chain akan jadi parent. Okay, dia akan jadi parent. Berapa? 5, so namanya adalah pentene. Okay, boleh follow? Okay, seterusnya. Example 7. Okay, sini siapa yang akan jadi parent? Straight chain ke cyclic? Cyclic. Yes, good. Sebab apa? Cyclic dia ada 4 carbon. So, cyclic ni akan jadi parent. Apa nama parent? Cyclobutene. Kenapa cyclo? Sebab cyclic. Kenapa butene? Ada 4 carbon. Okay. Seterusnya. Example 8. Okay. Example 8, kita tengok dia punya cyclic tu strukturnya lagi banyak substituent. Okay, ada 4. Dia ada apa yang saya cakap? Dia cyclobutane yang ada 2 substituent. Okay.
Ya, Ainul? Ainul nak tanya soalan ke? Okay, dah. Oh, maksudnya dah habis lukis. Okay. So, parent dia still cyclobutene. Okay. Last. Okay, so sekarang ini yang ini kita pun akan tengok dia punya parent ialah cyclobutene. Okay, dah. Okay, so habis kita dah pilih parent. So parent awak kena tengok apa? Kena tengok longest carbon chain. Yang kedua yang ada more substituent. Okay, senang je. Pilih parent senang. Okay, now kita nak masuk step yang seterusnya iaitu numbering. Okay, numbering parent chain. Okay, numbering parent chain, dia punya rules ialah starts from N, hujung, okay, that nearer to the substituent. Nearer to the substituent. Okay, kalau awak tengok, dia kena ikut step tak boleh terus tengok alphabet. Tengok nearest to substituent dulu. Okay, nearest to substituent, seterusnya lower sets of locant. Ini saya bagi tahu nanti. Location dia paling rendah. Dan yang ketiga, lower alphabet. Okay, so kita start dengan example 1 tadi. Okay, ini dah lukis kan? Okay, so rules dia ialah kita boleh lukis, boleh numbering dari kiri atau dari kanan. Okay, dari kiri numberingnya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dari kiri kita jumpa substituent dekat nombor 3. Okay. Kalaulah kita start daripada kanan, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kalau dari kanan 6. Dari kanan kita akan jumpa substituentnya nombor 4. Ni from right. Okay, so nak numbering dari kiri ke dari kanan? Yang nearer to the substituent. So yang nearer to the substituent ialah dari kiri. Okay, so kita akan ambil dari kiri. Boleh dapat tak? So numberingnya start dari kiri. So padam ni. Oh. Okay. Example tu. Okay, example tu kita tengok dari kiri. Dari kiri kita akan jumpa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, substituentnya kita akan jumpa dekat carbon yang ke-2, carbon yang ke-7 dan carbon yang ke-8. Okay, kalau tengok dari kiri 2, 7, 8. Kalau dari kanan, so kalau saya numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kalau dari kanan, substituent saya akan dapat dekat 2, 3, 8. So nampak tak kalau dari kiri pun kita jumpa nombor 2 dulu. Dari kanan pun kita akan jumpa nombor 2. Ni 2, ni 2. Okay, so rules kita apa tadi? Rules kita ialah first of all
kena tengok nearer to the substituent. Okay, nearer to the substituent, dua-dua nearer. Iaitu dua-dua start dengan nombor 2. Dah jumpa substituent. So, sekarang ni kita tengok pula sets of locants dia. Okay, location dia macam mana? Dia mesti lowest. So, antara 278 dengan 238, mana satu yang lowest? 27 ke 23? Dari kanan atau dari kiri? Yes, so dari kanan. Nampak tak? So dari kanan. So kita akan pilih siapa? So kita akan pilih daripada kanan. Okay. So kita pilih lowest set of locants. Boleh? Okay, so kita padam yang merah lah. Padam yang merah out. Okay. Now kita tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3, awak tengok, kat ini. Ini. Nak start dari bawah ataupun dari kanan. So, kalau dari bawah kita akan jumpa carbon yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Okay, and then kalau dari bawah, okay, dari bawah kita akan jumpa nombor 2, nombor 3, nombor 6. So 2, 3, 6. Kalau dari kanan, kita akan jumpa 2, 3, 4, 5, 6. So dari kanan kita akan jumpa 2, 5, 6. So mana satu kita nak pilih? Dari bawah ke dari kanan? Dari bawah. So kita akan pilih dari bawah. Boleh? Okay, example 4. Example 4. Okay, kalau start dari kiri, kita akan jumpa dari kiri So kita akan jumpa sini jadi nombor 3. Ini akan jadi 3, 4, 5, 6, 7. Ini nombor 7. So sini 3, 7. Kalau dari kanan, so sini saya akan jumpa sini 3, 4, 5, 6, 7. So ini pun 7. So 3, 7. Ni lower set of locant dia sama. Set dia sama. 3, 7, 3, 7. So, tengok pula bawah dia apa? Dah tengok lower set of locant. Tengok pula lowest alphabet. Okay. So, alphabet dia ialah mana satu. Okay. So, alphabet dia ialah, so korang tengok. Kalaulah CH3 start dengan huruf M. So this one is methyl. Yang ini adalah ethyl. So E dengan M, which one came first? E. So kita akan pilih dari mana? So kita akan pilih dari kanan. Why? Sebab kita jumpa E dulu. Baru jumpa M. Okay, boleh? So kita akan numbering dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Untuk seterusnya. Okay, cuba numbering. Cuba number and then dah number, angkat tangan. Lepas tu baru saya bincang. Ataupun type dekat message awak dapat nombor berapa. Ada dapat set dia apa.
Okay, cuba type dekat message. Berapa set dia? Ini kita tengok set Okay, so jawapannya dari bawah. So kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dan ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Ada tak ada? Oh ni lupa. Nak lukis parent. So hexene. Ada tak ada? Okay, and then substituent dia ialah methyl. Methyl. Tak faham ada. Nuris tak faham yang mana? Example 5. Tak faham yang mana? Okay, nak numbering. Nak numbering ada dua cara. Daripada bawah. Okay, daripada bawah. So saya dah numberkan. Okay, daripada bawah sini. Ataupun daripada atas. Okay, kalau dari atas, awak akan jumpa 1, 2, 3, 4, 5, 6. So awak akan jumpa methyl tu, substituent methyl dekat karbon nombor 2, karbon nombor 4 dan karbon nombor 5. Okay. Untuk dari bawah, dari kanan, dari bawah ni ke atas, so kita akan jumpa methyl ni dekat karbon nombor 2, karbon nombor 3 dan karbon nombor 5. Okay. So nak pilih set yang mana? So 245 dengan 235, 235 lagi rendah. So kita akan start dengan 235. So kita akan numbering daripada bawah. Boleh, Nuris? Alright. Okay, seterusnya. Example 6. Okay, example 6 senang, dari kiri ke dari kanan ke sama. Okay, sebab apa? Kita akan jumpa dekat karbon nombor 3 substituent ni. Ni substituentnya apa? Substituentnya cyclopropyl. Okay, kenapa cyclo? Sebab dia bentuk cycle. Kenapa propyl? Sebab 3 karbon. Kenapa il? Sebab dia substituent. Okay. Seterusnya, okay, carbon number. Okay, sekarang ini example 7, senang je untuk untuk cyclic nak jadi parent, nak numbering substituent. Awak tengok substituent tu start dekat mana? So kalau dia start dekat kiri atas ni, so sinilah nombor 1 dia. Itu senang. Okay. But untuk example 8, kita ada 2 substituent. Okay. So kita boleh start daripada kiri atas ni. Okay. 1, 2, 3. Okay. Kalau clockwise ke, anti-clockwise ke pun sama. Okay. So dari kiri, dari atas ke bawah, so 1 dengan 3. Okay. 1, 3. Ataupun kalau kita start daripada sini, kita akan dapat 1, 2, 3 juga. So ni set of locant dia pun sama. So bila set of locant dia sama, apa yang korang kena tengok? Tengok alphabet. Alright. So ini ada 2 carbon. So this one is ethyl. So start dengan E. Okay. Yang atas ini M. Sebab apa? Methyl. So nak start numbering dari bawah ke dari atas? Bawah. So kita pilih dari bawah. Sebab apa? Ambil huruf E. Okay. Dapat? Alright. Okay. So ini. Nak numbering dekat mana? Okay. Tips dia ialah
Kalau nak cari sets of locant tu, awak cari yang dekat substituent yang lagi banyak. So dekat mana substituent yang lagi banyak? Dari atas ataupun dari bawah? Di atas. So atas ni lah yang akan jadi nombor 1. 1, 2, 3. Okay, boleh? So kita akan dapat sini 1, 1, 3. Kalau kita ambil dari bawah, kita akan dapat 1, 3, 3. So kita akan pilih yang mana? Ini. Okay, done. Okay, so itu numbering. Ada tak soalan tentang numbering? Setakat ini. Okay, tak ada. So, seterusnya kita nak tengok third part. Iaitu kita nak write the name. Okay, how to write the name? Nak write the name, awak kena faham structure dia. Okay, tadi kita dah pilih parent. So, parent dia mesti duduk belah kanan sekali. Okay, and then substituent. Substituent ni yang complicated sikit. Kenapa? Substituent ni, dia ada banyak jenis. Iaitu dia ada methyl, dia ada ethyl. Kemudian dia ada banyak position. Okay, banyak position. So, dia ada banyak tempat. Okay, and then yang kedua, bentuk yang sama boleh berulang kali. Okay. Alright. So, itu kena faham. So, sekarang ni, kalaulah methyl ini ada 2, so awak kena letak depan dia di. Okay. Mesti ada di. Dekat position mana? Position mesti letak sebelum nama substituent tu. Okay. Ethyl ada berapa? Ethyl ada 1. Dekat carbon nombor berapa? Nombor 3. Okay, dapat? Okay. Yang kedua, susunan penulisan. Nak tulis ethyl dulu ke nak tulis methyl dulu? So, bila nak tulis substituent, tulis ikut alfabet. Alfabet mana yang datang dulu? E ke M? So, kalau E yang datang dulu, so kita akan tulis ethyl. Okay. Methyl, walaupun dia ada di, tapi yang ni kita tak consider dia. Yang ni tak ada tengok alfabet. Kita tengok M sahaja. Kita tengok dia punya M je. Tak tengok dia punya dimethyl tu. Okay. Itu rules yang kedua. Okay. Yang pertama apa? Yang pertama ialah hexane, parent duduk di belakang, substituent duduk di depan. Dan rules yang ketiga ialah tengok alfabet. Nak tulis siapa dulu. So kita tulis alfabet yang lebih rendah. Okay, rules yang keempat ialah word dengan word kita rapatkan. So rapat. So awak nampak methyl dengan hexane rapat. Okay. Number dengan number kita letak comma. Okay, comma. Okay. Kalau word dengan number, okay, number dan word kita letak dash. Okay, maksudnya setiap kali ada number selepas tu word mesti dash kan. Tapi kalau word and then awak nak tulis another word, so awak rapatkan. Okay, kalau awak nak tulis nombor berulang kali, ada 3, ada 4, ada 5, so tuliskan comma. Okay, boleh. Okay ke tak ni? Okay. Ada soalan tak? Okay. Boleh. Okay, so kita tengok yang pertama. Nak tulis apa? So kita nak tulis
dia punya parent ialah hexene dan dia punya substituent ialah, saya tukar warna. Okay, so substituent dia adalah methyl. Dekat kedudukan nombor berapa? 3. So, namanya ialah, tulis substituent dulu. Substituent punya position apa? 3. So, namanya 3 dash methyl. Kenapa saya letak dash antara word dan number? So, ada berapa substituent? Satu je substituent dekat nombor 3. Therefore, after substituent, tuliskan hexane, which is parent. Okay. Okay tak? Alright, saya teruskan. Okay, example 2. Okay, kita ada substituent dekat 2, 3, 8. Apa nama substituent? Kita ada methyl, methyl dan methyl. So ada 3 tempat tapi berlainan, sorry, 3 tempat berbeza tapi sama bentuk, which is methyl. So, apa yang kita kena buat? Kita kena letak nombor dulu. Okay, setiap nombor methyl kena tulis. Kalau awak ada 10 substituent, tulis 10-10 nombor position. Okay, location substituent tu kena tulis. So, dia punya location ialah 2, 3, 8. Kemudian kita nak tulis apa? Kita nak tulis methyl. But ada 3. So, kita akan tuliskan trimethyl. Okay, and then ada lagi tak selain methyl? Dah tak ada. So, kita akan tengok. Kita akan terus tulis dia punya parent, which is nonene. Boleh follow? Ada soalan tak? Angkat tangan. Okay. Alright, so example 3. Example 3, kita tengok dekat carbon 2. Okay. Carbon 2 kita ada methyl. Carbon 3 kita ada ethyl. And carbon number 6 kita ada methyl. Okay. So nak tulis E ke nak tulis M dulu? Kita akan start dengan tulis E dulu. E positionnya di mana? Positionnya di nombor 3. So, saya start tulis 3 dash ethyl. So, itu position ethyl. Dan kemudian kita ada methyl. Position dia dekat mana? Positionnya dekat 2 dan 6. So, oleh kerana word dengan number, so dash kan? Number dengan number, comma, dash, dimethyl, heptane. Okay, yang ini ada soalan? Panggil nama lah. Razlan, okey ke? Okay. Arif? Arif? Hilang Arif? Tak ada. Okay. Iza? Any question? Nurul Iza? Ada soalan tak? Iza? Atira? Ada soalan?
Okay, kalau tak ada mic boleh type ya. Kalau tidak saya assume tak ada. Okay. So, teruskan. Example 4. So, example 4 we have methyl and ethyl. So, kita akan start dengan ethyl. So, 3 ethyl. Kemudian, number 7. So, words dengan number dash. Number dengan words dash. Methyl. Nonine. Okay. Example 5. So, example 5 kita start dengan 2, 3, 5. So, determine dulu substituent. So, substituentnya semua methyl. M, M, M. Dekat kedudukan mana? 2, 3, 5. So, 2, 3, 5, dash, try. Kenapa? Ada 3 methyl hexene. Words dengan words rapat. Okay. Number 6. Okay, number 6. So, kita ada substituent cyclopropyl at carbon number 3. Parent dia pentane. So, 3 cyclopropyl pentane. Okay. Untuk number 7. Okay, question number 7. Okay, tolong tuliskan dia punya nama dekat message. Apa nama dia? Substituent dia dekat carbon number 1. So, tuliskan kat message. Okay, delay ke? Okay, methyl cyclobutane. Okay, dekat sini tak perlu letak nombor. Why? Sebab dia ada satu substituent saja. So, methyl cyclobutane. Okay, cuba tuliskan nama example 8 kat message. Dah tulis, angkat tangan. Okay, dah habis tulis, angkat tangan. Syafiqah, kenapa start dengan 3 ethyl? Kita ambil nombor warna merah dari bawah. Okay, tadi dekat sini kenapa saya tak letak satu methyl? Sebab dia ada satu substituent je. Kita tahu dah substituent memang duduk dekat carbon number 1. Okay, but untuk yang ini ethyl, oleh kerana ada 2 substituent, awak kena letakkan kedudukan ethyl juga. Okay, so mesti ada nombor 1 tu. 1 dash ethyl dash 3 dash methyl cyclobutane. Okay, Nuris dengan Rindiani nanti betulkan ethyl tu mesti letak number 1. Okay, lastly
Okay, so kita start dengan carbon number 1 kat atas. So M, sini M, so sini E. Okay, yang ni saya nak lelaki bagi nama. Saya nak panggil siapa ya? Faik. Faik, tolong tuliskan nama dia dekat message. Apa nama dia? Seorang ni pula kan. Faik, Hairi dengan Aish. Typekan nama dia dekat message. Baik, kita ada lagi berapa minit je ni? Faik Aish Hariri namanya, tuliskan. Tri-ethyl, 1-dimethyl-cyclobutene. Okay, Hakimi. Hakimi, setiap position tu, kalau ada 3 substituent, ada 3 nombor. Okay, dah? Faik? Faik? Faik respon. Aish dengan Hairi ni tak respon kan? Ada ke tak tu? Okay, so jawapannya ialah okay, Aish dah respon. Okay, so jawapannya ialah kita start dengan E. So, 3 ethyl 1 dimethyl, walaupun tempat dia sama, tulis 2 kali. Dimethyl cyclobutene. Okay, so betul. Mana Adam, Syafiqah, Aish, Hakimi, tolong tulis dia punya location dia, okay? Alright. So ada soalan tak setakat ni untuk naming? Ada? Ada soalan? Tak ada. Okay, saya kira sampai 3 second. Okay, nanti nak recording. Okay. Syafiqah, nanti saya hantar dia punya ni. Dia punya jawapan. Okay. Nanti saya bagi slide. Okay, so kalau tak ada soalan, 1, 2, 3. Okay, so saya rasa tak ada soalan. So, saya tinggalkan dengan kerja rumah. Kerja rumahnya ialah page 13, question number 1, 3 and 5. Hari Isnin kita bincang dalam tutorial. Isnin. And then untuk FD1T5 kita akan bincang hari Selasa. Okay, so itu sahaja. So tak ada soalan kan? So itu sahaja. So kita jumpa minggu depan. Bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. 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 Okay. Assalamualaikum. Salam. Thank you, madam.